Assalamualaikum dan selamat pagi. Kali ini saya akan membincangkan berkenaan frequency modulation. Pada topik sebelum ini, kita telah melihat satu jenis modulation teknik yang lain, iaitu amplitude modulation. Frequency modulation atau FM ialah satu proses mengubah suai frekuensi bagi carrier signal mengikut amplitude baseband signal ataupun information signal yang membawa maklumat seperti data, image, video, siaran radio dan sebagainya. Baik, apakah kegunaan frekuensi FM? Seperti yang kita biasa maklum, hampir setiap hari kita mendengar kepada siaran radio. Okay. Jika di negara kita, kebanyakannya bermula daripada lebih kurang 89 MHz sehingga ke 108 MHz frekuensi radio. Okay. Terdapat pelbagai siaran radio seperti IKIM, Sinar FM, Hot dan sebagainya yang menggunakan frekuensi FM. Dan juga ia digunakan di dalam perhubungan dua hala seperti yang digunakan oleh polis contohnya. Pihak berkuasa mempunyai FM frekuensi bandwidth tersendiri bagi perhubungan direct di antara dua pihak. Okey. Kenapakah kita menggunakan frekuensi FM? Frekuensi FM sangat berguna bagi menghantar signal berkualiti tinggi seperti speech dan juga muzik, kerana signal menggunakan FM tidak dipengaruhi oleh amplitude. Jika kita bayang begini, katakan kita mempunyai satu baseband signal begini dan kita mempunyai satu noise signal interference. Okay. Amplitude daripada noise boleh mengganggu signal yang dihantar menggunakan kaedah sebelumnya, iaitu amplitude modulation, berbanding frekuensi modulation yang tidak dipengaruhi atau tidak boleh dirosakkan oleh noise kerana ia tidak mempengaruhi amplitude, sebaliknya hanya mempengaruhi frekuensi. Baik, sebelum itu, jika kita lihat kepada properti asas signal seperti yang telah diterangkan beberapa kali sebelum ini, katakan kita mempunyai satu signal sine wave begini. Okey. Tiga properti asas signal ialah amplitude, frekuensi dan juga yang kita panggil sebagai phase. Alright. FM ialah amplitude modulation, frekuensi ialah FM, frequency modulation, dan kita ada PM iaitu phase modulation. Dua jenis modulation ini menerima gangguan minimum daripada noise ataupun interference disebabkan ia tidak noise wujud dalam amplitude sesuatu signal. Okey. Baik, konsep asas modulation. Kita ada baseband signal ataupun information signal yang kita ingin hantar, sama ada dalam bentuk teks, video, image dan speech dan sebagainya. Okey. Dan kita mempunyai carrier signal yang mempunyai frekuensi yang lebih tinggi. Okey. Baseband signal mempunyai frekuensi yang lebih rendah.
dan kita melalui satu proses atau alat yang dipanggil sebagai modulator, output daripada ini dipanggil sebagai modulated signal. So dalam konteks kali ini, frekuensi menggunakan frekuensi modulation, jadi output yang keluar ialah frekuensi modulated signal. Okey, kita lihat carta ini. Secara asasnya frekuensi modulation FM ini ialah baseband signal. Sebagai contoh, kita ada satu sine wave dengan frekuensi rendah, and then kita mempunyai satu carrier signal dengan frekuensi yang tinggi, dan yang terhasil daripada FM, frekuensi modulated signal, ialah jika dilihat begini, amplitude bagi modulated signal tidak berubah, iaitu sama dengan amplitude bagi, katakan ini ialah amplitude bagi carrier signal, maka amplitude bagi FM modulated signal juga sama jika kerana amplitude-nya tidak berubah. Tetapi yang berubah ialah frekuensi. Jika dilihat secara kasarnya, frekuensi berubah mengikut amplitude bagi baseband signal. Bagi kedudukan kosong, di mana amplitude ialah kosong seperti poin yang saya tandakan ini, frekuensi tidak berubah, dia mengikut frekuensi asal carrier signal. Sama di sini, sama juga di bahagian ini. Tetapi pada kedudukan di mana amplitude berada pada tahap maksimum, maka frekuensi juga akan berubah menjadi frekuensi maksimum, lebih tinggi. Manakala pada kedudukan di mana amplitude baseband signal adalah rendah, maka frekuensi bagi FM modulated juga akan berkurang, akan rendah, dan seterusnya kembali kepada maksimum amplitude baseband signal, maka frekuensi untuk FM modulated signal juga semakin bertambah. Ini secara asasnya, di mana amplitude tidak berubah, frekuensi yang berubah. Baik, seterusnya kita lihat perbandingan di antara AM dan FM. Untuk lebih jelas lagi, katakan ini kita punya carrier signal, seterusnya baseband signal ataupun signal information signal. Bagi kaedah yang menggunakan amplitude modulation, iaitu AM, jika dilihat di sini, frekuensi tidak berubah, frekuensi tidak berubah, tetapi amplitude-nya berubah mengikut amplitude bagi baseband signal. Sebaliknya bagi FM, iaitu FM frekuensi modulation, frekuensi berubah mengikut amplitude, tetapi amplitude tidak berubah. Kita tengok sini, amplitude ni adalah sama dengan amplitude bagi carrier signal, tetapi frekuensinya berubah mengikut amplitude bagi baseband signal. Jika amplitude tinggi, maka frekuensi akan berubah menjadi tinggi. Jika amplitude-nya rendah, maka frekuensi akan berubah menjadi rendah. Ini adalah konsep asas amplitude modulation dan juga frekuensi modulation. Apakah kelebihan seperti yang terangkan tadi? Salah satu kelebihan bagi FM ialah secara relatifnya ia amat sukar dipengaruhi oleh gangguan ataupun noise, kerana tiada perubahan di dalam amplitude. Yang berubah hanya frekuensi. Sedangkan frekuensi noise dan contohnya ini adalah amplitude-nya tidak berubah. Katakan kita mempunyai noise level sebegini. Noise ini tidak dapat mempengaruhi signal modulated signal kerana amplitude-nya tidak berubah sama. Tetapi jika kita mengambil amplitude modulation,
ada kemungkinan dia akan mengubah amplitude modulated signal disebabkan noise yang wujud seperti begini, menyebabkan signal yang kita dapat dipanggil sebagai distorted signal, signal yang telah terganggu. Okey. Baik. Sekarang saya akan menerangkan secara mathematical, okey. Secara matematik bagaimanakah konsep FM ini dapat dijelaskan. Okey. Katakan kita mempunyai baseband signal ataupun information signal yang kita namakan sebagai okey, saya namakan sebagai M, okey, modulating signal, dengan amplitude AM, cosine frekuensi, angular frekuensi ialah omega mt. Okey. Kita boleh tulis juga sebagai AM cosine 2 pi fm t. Okey. So omega m ialah angular frequency, fm ialah actual frequency. Okey. Dan seterusnya kita mempunyai carrier signal, saya namakan sebagai CT. So amplitude bagi carrier signal AC cosine omega CT. Okay, serupa juga kita boleh tulis sebagai AC cosine 2 pi FCT. Okay, so FC ialah kita punya carrier frequency. Okay, dan katakan kita mempunyai apa yang kita ingin tunjukkan ialah apakah formula bagi modulated signal. Okay. Katakan saya namakan modulated signal sebagai ST signal. Okay. Disebabkan dalam FM, okay, FM yang berubah hanya frekuensi tetapi amplitude tidak berubah, jadi modulated signal kita masih mengambil amplitude yang sama dengan carrier signal iaitu AC, dan juga cosine saya namakan theta. Okay. So theta ini ialah sebenarnya ialah change frequency ataupun kita namakan sebagai frekuensi I, iaitu frekuensi yang sudah berubah daripada frekuensi carrier berdasarkan amplitude daripada baseband signal. So saya namakan dia change frequency buat masa ini. Okay. So dari sekarang kita akan menentukan bagaimanakah untuk formula yang boleh ditunjukkan oleh theta. Okey. Apa yang kita akan tunjukkan ialah untuk mendapatkan instantaneous frequency. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan instantaneous frequency ialah frekuensi pada setiap point perubahan mengikut masa tadi ya. Okey. So saya namakan instantaneous frequency ini sebagai omega I. Okey. So omega I boleh kita tulis sebagai omega C, iaitu frekuensi carrier tambah dengan K. Okey, K adalah satu constant kali dengan baseband signal. Okey. So kita akan dapat sama omega C plus K, dan bagi MT, okay, MT ialah daripada formula di atas ini, iaitu A M cosine 2 pi FM T. Okay, baik. Dan seterusnya, okay, seterusnya frekuensi sebenar, okay, kalau tadi kita tulis dalam bentuk instantaneous angular frequency, okay, instantaneous angular frequency omega I, sekarang kita tukarkan kepada real frequency, iaitu saya namakan sebagai Fi. Jadi berdasarkan formula sebelum ini, Fi boleh ditulis sebagai Fc plus K constant AM bagi 2 pi cosine omega mt. Okay.
So 2 pi ini sebenarnya datang daripada omega i omega i sama dengan 2 pi fi. Okay. So kita boleh tukarkan masuk ke dalam formula ini. Okay. Jadi apa yang kita dapat ialah fc plus dengan delta f cosine omega m t. Okey, baik. Apakah yang dimaksudkan dengan kenapa kita mengubah this one? Delta f ini dipanggil sebagai frequency deviation, iaitu perbezaan di antara maximum instant frequency dan juga carrier frequency. Okay. So formula bagi delta f ini, kalau kita tengok di atas, okay, delta f iaitu frequency deviation sama dengan k am bagi 2 pi. Okay. So ini kita namakan sebagai frequency deviation. Okay. Ia juga boleh ditulis sebagai, diringkaskan menjadi k f a m. Okay. Di mana k f ialah frequency deviation constant. Okay. Ada 2 constant yang kita dapat daripada formula ini. Okay. Untuk lebih memahami, saya bagi satu contoh. Katakan kita mempunyai satu carrier frequency. Okay. Carrier frequency 150 MHz. Okay. Satu baseband signal telah menyebabkan frequency deviation sebanyak 30 kHz. Katakan kita mempunyai bagi carrier frequency ini frequency deviation delta f sama dengan 30 kHz. So apakah coverage bagi FM signal ini? Okay. So berapakah upper dan lower band bagi FM signal? Jadi bagi bahagian atas dia akan menjadi 150 MHz plus 0.03 MHz sama dengan 30 kHz, dan di bahagian bawah akan menjadi 150 MHz minus 0.03 MHz. Okay. Jadi range frekuensi yang di-cover oleh channel FM ini ialah di antara 149.97 MHz sehingga 150.03 MHz, disebabkan dia mempunyai frekuensi deviation sebanyak 30 kHz. Okay. Ataupun kadang-kadang dia akan ditulis 150 MHz frequency deviation plus minus 30 kHz. Maksudnya di bahagian atas tambah 30 kHz dan di bahagian bawah ditolak sebanyak 30 kHz. Okey. Baik. Bagaimana kita jadi kita telah menentukan apakah itu frequency deviation dan cara untuk mengira frequency deviation. Sekarang kita kembali kepada cara untuk membuktikan dari segi matematikal apakah formula bagi FM modulated signal kita. Seperti yang telah saya maklumkan tadi, kita menggunakan persamaan ini, okay, untuk frekuensi modulated FM signal kita, AC cosine theta. Okay. So sekarang kita akan menentukan apakah nilai frekuensi theta yang telah berubah tadi. Okay. Disebabkan FM ialah perubahan dari segi frekuensi, ya. Okay. Jadi kita akan mencari frekuensi baharu bagi modulated signal. Okay. Bagi instantaneous frequency telah dinyatakan tadi. Okay.
omega I ditulis sebagai 2 pi Fi. Jadi omega theta ialah omega I T sama dengan 2 pi Fi T. Okay. Jika kita ambil bagi menentukan nilai theta, jika kita mengambilkan differentiation, okay, d theta dt, kita akan mendapat 2 pi Fi. Okay. Jadi nilai theta boleh ditentukan melalui 2 pi integration, okay, dia 0 hingga t bagi Fi terhadap dt. Okay. Okay. Berdasarkan formula yang saya telah tunjukkan sebelum ini, jadi Fi boleh ditunjukkan sebagai Fc plus Kf yang kita telah buktikan tadi kali dengan modulating signal. Okay. So berdasarkan formula ini, okay, kita akan masukkan Fi ke dalam persamaan sebelum ini, okay, yang menjadikan theta sama dengan 2 pi integration 0 hingga t, okay, Fc plus Kf mt dt. Okay. Jadi formula bagi St seterusnya, okay, St kita sudah dapat theta. Okay, theta telah kita tentukan iaitu melalui formula ini. Jadi kita akan masukkan semula, maafkan saya, okay, St, okay, St sama dengan amplitude cosine 2 pi integration 0 hingga t, kita pecahkan kepada dua bahagian, iaitu satu Fc dt plus dengan 2 pi Kf integration 0 hingga t mt dt. Okay. So apa yang kita akan dapat ialah ini adalah formula bagi modulated signal, iaitu FM signal yang terhasil daripada modulated signal MT dan juga carrier signal CT. So hasilnya ialah ST, iaitu modulated signal. Okay. So ini adalah konsep penting, ya, yang perlu kita fahami. Jika kita lihat sebelum ini, okay, saya tunjukkan sekali lagi. Baik, dari segi matematikal kita ada baseband signal, kita ada carrier signal. So jadi untuk menentukan apakah formula bagi modulated signal ataupun FM modulated signal, amplitudenya tidak berubah, yang berubah ialah frekuensi. Okay. So bagi menentukan frekuensi, ia melibatkan beberapa langkah sebegini. Pertamanya untuk kita menentukan frekuensi deviation, dan keduanya ialah untuk kita menentukan frekuensi deviation constant. Okay. Okay. Satu lagi perkara penting berkaitan dengan ini ialah kita boleh tuliskan ST. Saya lengkapkan ST. ST boleh tuliskan sebegini. Okay. Sorry. ST sama dengan AC cosine 2 pi, sorry, FC T
dengan 2 pi delta F per AM. Okay, kita ambil AM di atas. Integration of AM cosine omega MT dt. Okay, so kita akan dapatkan formula AC amplitude cosine 2 pi FCT plus delta F bahagi dengan FM. Okay, sorry. Okay, delta F AM. Okay, 2 pi kali dengan AM cosine integration akan menjadi sin 2 pi FMT bahagikan dengan 2 pi FM. Okay, so kita boleh potong this one 2 pi pun kita boleh potong. Okay, menyebabkan formulanya akan jadi seperti berikut, iaitu ST sama dengan AC cosine 2 pi FCT plus delta F bahagi FM sin 2 pi FMT. Okay, jadi bersamaan amplitude kali dengan cosine 2 pi FCT plus beta sin 2 pi FMT. Okay, so di sini beta sama dengan frequency deviation bahagi frequency modulating signal, kita namakan sebagai modulation index. Okay, ini adalah modulation index bagi FM. Okay, so modulation index beta boleh mengambil nilai di antara 0 sehingga ke infinity. Okay. So, seterusnya, satu lagi konsep yang saya ingin terangkan ialah kembali kepada persamaan Fi sama dengan Fc plus Kf, which is frequency deviation constant, kalikan dengan modulating signal. So kita akan dapat Fc plus Kam Kf cosine omega m t. Okay, frequency deviation, okay, sorry, delta F ialah different between maximum instantaneous frequency, iaitu Wi tadi, Wi max, ataupun kita boleh ambil sebagai Fi maximum, and normal carrier frequency. Okay, frekuensi asal bagi carrier. So ia boleh ditulis, kita tengok formula tadi. Jadi maksimum hanya akan terhasil apabila cosine mengambil nilai sama dengan 1. Okay, pada ketika maksimum, iaitu instantaneous frequency maximum, ialah pada ketika cosine omega t sama dengan 1. Jadi persamaan akan jadi Fc plus Am Kf. Okay, so, Fi minimum
pula ialah pada ketika cosine omega t mengambil nilai -1 akan menjadi tolak AM KF, di mana frekuensi deviation sama dengan AM amplitude bagi modulating signal kali dengan KF, iaitu frekuensi deviation constant. Okay. So ini adalah frekuensi di mana kita akan dapat maksimum frekuensi dan juga minimum frekuensi deviation seperti yang ditunjukkan tadi. Okay. Kalau tengok contoh yang saya tunjukkan tadi, kita ada katakan kita mempunyai signal 150 MHz dengan frekuensi deviation plus minus 30 kHz. Jadi sebenarnya ini adalah kita punya FC dan ini adalah kita punya frekuensi deviation. So kita boleh mendapat F instantaneous maximum sama dengan FC plus delta F, dan instantaneous minimum frequency adalah FC minus delta F, di mana delta F bersamaan dengan amplitude bagi modulating signal kali dengan frekuensi deviation constant. Okay. Alright, so saya rasa itu saja bagi topik frequency modulation, yang mana kita telah membincangkan tentang apakah itu FM, konsep dari segi gambaran perubahan frekuensi bergantung kepada amplitude baseband signal, dan cara untuk membuktikan dari segi matematikal, serta contoh pengiraan frekuensi deviation. Baik, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.